Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada petang ini, sekarang pukul 2.30, kita masih berpeluang untuk meneruskan pengajian kita berkaitan dengan second chapter in this course, that is linear algebra, that is solving system of linear equations, in which the possibility of answer, we have three types of solution. Types of solutions. How many types? Three types. Number one, One solution. unique solution. We have no solution. And infinitely many solutions. Many solution, infinitely many. Yeah, infinitely many solution. How many? Infinitely many. Okay, is it 1,000? No, more than 1,000. 1 million? No, more than 1 million. 1 trillion solutions? More than 1 trillion solution. Infinitely many. No ending. The number of solution forever. Okay, no ending of the number of solutions. So we have unique solution, we have no solution, and we have IMS, infinitely many. Doktor? Solution. Yeah. Sorry to interrupting. Doktor record tak kelas ni? Tak Just record in case. Boleh, sekejap saya record. Terima kasih doktor, thank you. Baik. There we have it. Okay, three types of solution. So we have to make sure which solution, which type of solution for our system of linear equation. Is it unique? Is it no solution? Or is it infinitely many solution? So by doing elementary row operation, we can tell whether the solution is, of what type? Is it unique? Is it no? Or is it infinitely many solution? Okay, we'll talk about this what we call type of solution, especially for no solution, and for infinitely many solution, we are going to give one or two more example for this type. Okay, for unique solution, we already talked about it last time. But before we do that, I want to add two more theorems, additional matrix theorem. Okay, last time, if I'm not mistaken, we have 5 theorems. Do you still remember? Do you remember these 5 theorems concerning matrix? Do you have it in your notes? Number one, that is AB is not equal to BA. You have it? AB is not equal to BA, like this. This is the first theorem. Ada tak ni? Ada. Ada doktor. Ada doktor. Number 2, what's the second theorem? AB transpose equal to B transpose multiplied by A A transpose. transpose. Yeah. Number 3, we have A multiplied by B in bracket. We take the inverse of the product equal to the product of the inverse, but B must be in the front. B inverse multiplied by A inverse, like this. For number 4, what was it? A inverse transpose equal to A transpose inverse. We have that already, right? Number 4. Ada tak? Ada. Ada tak tu? Nombor 4 tu?
Ada. Ada. Number 5, special for triangular matrix. Okay, this statement is only true for triangular matrix. That is, the determinant of a triangular matrix is equal to what? The product. Product means the multiplication, the product of all elements at the main what? Diagonal. Main diagonal. Meaning we didn't have to use arrow method. We don't have to use these cofactor methods to find the determinant of a triangular matrix. Just multiply the number in the main diagonal. All right, so far we have these 5 theorems. Now, for today, we are going to add 2 more. Let's add 2 more. Number 6. Number 6. That is related to A transpose. That is A transpose, like this. Okay. First, we are given matrix A, and then we find the transpose of it. And then for that transpose, we transpose one more time. What will happen? We are going to get the original matrix A. Transpose A, and then transpose one more time. Okay, we are going to have the same original matrix A. Now, the same thing for number 7, that is, we have A inverse, and then find the inverse of A inverse, meaning inverse it one more time. What you get? A. Yeah, we'll get back the original matrix A. Okay. Now, these 2 things we have to, to show it by example. Okay, create a 2 by 2 matrix, for example, transpose it, and then transpose one more time. You're supposed to get A. I think this is a good exercise for you to do. The same for number 7. Suppose that you create a matrix A, 2 by 2, find the inverse of it, and then for that inverse, find the inverse of it. You're supposed to get the original matrix A. Okay. Alright, itu yang kita cuba, cuba tunjukkan. So nanti boleh cuba buktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okay, kelas ya? Baik, last time I mentioned about the type of solution in terms of its graph, dalam bentuk graph ya. Ni for SLE, especially for 2 by 2, senang kita lukiskan grafnya. Much easier to sketch the graph. Still, we can sketch the graph for 3 by 3, but it is in 3 dimension. A little bit difficult to draw the diagram unless we have a specific software to sketch the graph of it. Okay, then it will be very, very clear. The what we call the plane or the solid that will represent in the coordinate system. But for 2 by 2, very easy, especially the straight line, because we are talking about linear. So suppose that we have a line like this for the second line. This is for line number 1, equation number 1, line number 1. And then we have another line supposed to be like this, the green one. All right, the intersection point is over here. We have X there, we have Y value. This is our axis Y, and this is the x-axis. Okay, if we have this, okay, this kind of this kind of situation, okay, the solution is what type? Unique solution. Must be unique solution. Okay, because we have an intersection point. So the solution will be X equal to
whatever component, okay, of this point, x component, and then we have the value for y, that is the y component of the coordinate system of the intersection point. Now, for the second case, we have a situation like this. This is the first line, for example, and we have the second line like this. This is line number 1 and line number 2. This is our y-axis, this is our x-axis. Okay, the special case for this one is we have no solution because these two lines, they never intersect. Parallel. Okay, the situation is, we call it parallel. This one intersect. Intersect. Okay, parallel. And the third case is when the two lines we have, they overlap. For example, this is the first line, and then we have this line. L1 is here, L2 also there. So the solution will be all the points on these lines, you know, and the number of solution will be infinitely many because the line in 2D, they are going forever, going to negative infinity this way and going to positive infinity, okay, up this way, going to positive infinity, going to negative infinity. Therefore, how many points on the line, on this line? Infinitely many, right? This is y-axis, this is x-axis. We call this one overlap. Overlap. So this is the case of infinitely many solution. Okay, so this is the geometry of it. Okay, in terms of geometry, the graph of situation when we have three situations: unique solution, no solution, and infinitely many solution. Okay, but for this course, we are not going to sketch the graph. We are going to use matrix to solve it. Okay, especially by using elementary row operation. Okay, last time I gave you two questions. Yes, we have two questions that I call exercise number 4. This exercise, question number 1 and question number 2, right? I give it to you. Question number 1 says 2x plus y equal to -5 and negative 3x minus 2y equal to 9. Solve the following system of linear equation using Gauss-Jordan elimination. What we mean by Gauss-Jordan elimination? Apa maksud ini? Ini Gauss-Jordan elimination, apa maksud? Use ERO, elementary row operation, until we have R, E, F. R. Yes, R, E, F on the left hand side. Okay. Maybe what I mean will be much clearer when we solve this problem. Maybe we can solve question number 1 or maybe question number 2, whichever. Okay, let's solve for question number 2. We have negative x minus 3y equal to negative 13, question number 1. And we have 5x plus y equal to negative 5. So how to solve question number 2 by Gauss-Jordan elimination? Ya, Ifah Aliyah mana? Ya, saya doktor. Yes, Ifah. Berikan mula. Try keluarkan nombor daripada equation tu. Apa dia? Buka bracket. 2. Question number 2, please. Question number 2. Sorry. Negative 1. Negative 1. Negative 3. Dah, negative 1 dah. Negative 3. Right? Hilang dah. Doktor dengar tak suara? Tak apalah, saya teruskan. Doktor. Negative 3, negative 3 and negative 13. Okay, we have 5. We have 1 and negative 5. And we have what we call partition here. We have 2 by 2 matrix on the left, meaning to say this one.
This is on the left, 2 by 2. And this one is a column matrix, 2 by 1. Okay. So what we are going to do now is we are going to apply elementary row operation until we have this matrix in the form of reduce row echelon form. That's the objective, okay, of this calculation. Until we have on the left, we have reduce row echelon form. Okay, Nurul Fatin Hidayah. So how to continue? Fatin mana? Nurul Fatin Hidayah mana? Kamu dengar suara saya tak? Dengar doktor, dengar. Okay. Dengar. Saya risau yang lain ni tak dengar suara saya, dia diam ni. Doktor, tadi suara saya tak dengar ya doktor? Tak dengar. Ini Ifah ke apa? Saya Ifah. Tadi Hilang saya dia. tak tahu. Dengar apa jadi? Teruskan kamu. Kita buat tepi satu tu kosong. Dari dekat row satu tu, yang negatif 3 tu kita cuba kosongkan. Ya. So kita buat positifkan row satu tu. So row satu darab dengan negatif 1. Lepas tu tolak dengan Ataupun buat sesuatu dulu, jadikan dia satu dulu. Boleh lah. Letak dalam row 1 dulu. Okay, boleh combine tapi takut complicated. Okay. Nanti kan keliru pula. Step by step. Okay. Okay. So we have 1, we have 3, we have 13. 5, 1, negative 5 because we haven't done anything yet for row number 2. Okay. Next, continue Ifah. Next, row 1 minus 3 row 2. Row 1 minus 3 row 2. Row 2 tu multiply by 3. Kita nak jadikan apa sebenarnya ni? Kita nak jadikan 5 ni kosong dulu kan? Oh, okay. Kalau nak jadikan 5 kosong, Tadi sebenarnya. saya buat row atas dulu. Saya tekan atas. Kamu nak jadikan 3 tu kosong dulu ke apa ni? Saya nak jadikan 3 tu kosong. Tapi tak apalah, buat 5 tu kosong. Memang patut kita buat yang ni dulu. Yang 5 tu jadikan kosong dulu. Okay. So apa operasinya? Operasi dia 5 R1 tolak dengan R2. Letak dalam R2. Okey. Dah. Yang atas tu kekalkan 1, 3, 13. 1, 3, 13 still the same. Still the same. Yang bawah tu kosong. Mana kamu tahu kosong? Sebab 1 tu darab 5 tolak 5 jadi kosong. Setuju lagi? Okey, yang tu 15 tolak 1 jadi 14. Lepas tu 13 kali 5 65 tolak 65 tambah 5 jadi 70. Berapa jadi? 70. 70. Okey dah. Takat ni sampai situ dulu. Okey. Belum lagi ni. RREF tak lagi. Jauh lagi perjalanan. Belum. Not yet. Okey, teruskan. Okey, lepas tu baru boleh ke kosongkan yang 3 tu, doktor? Dia elok jadikan apa tiap-tiap row tu ada leading one dulu. Jadikan one dulu dia ni. Okey, so apa tak sabar-sabar nak jadikan 3 tu kosong ke? Itu buat kemudian. Jadikan row number 2 ni ada leading one dulu. Okey, kalau gitu yang row 2 tu bahagi dengan 14. Okey, so kita kata row 2 divide by 14. Kan? Jadi row 2. Dalam row 2. Okey. Ataupun 1/14 multiply by row 2 boleh juga. Sama je tu. So yang atas kekalkan. So we have 1, 3, 13. And then 0, 1, 5. Hilang ke apa? 0, 1, 14 bagi 14 dapat 1. 17 bagi 70 bagi 14 berapa kelas? 5. 5. Berapa? 70 bagi 14. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Okey. 5.
Sebab Ifah tak mana-mana pergi, hilang pula dah. Saya ada kat sini doktor. Tu kamu senyap je mana tak tahu. Ada. Okey, lepas tu teruskan lagi Ifah sampai selesai. Okey, sekarang baru boleh kosongkan yang row 1 tu kan? Yang 3 tu kan? Sekarang ni kita objektif kita nak jadikan ni kosong. Macam mana cara? Okey. So sekarang ni row 1 tolak dengan 3 row 2. Row 1 minus 3 row 2. Okey, Jadikan row right, 1. row number 1. Ya. So 1, 1, 0. 0. Sekejap. 30 minus 3. 3. Bukan, negatif tu. Mana ambil negatif tu? Sebab 13 tolak dengan 5 13 darat. tolak 15 lah. Jadi negatif tu. Kan? 13 tolak 15 kan? 13 tolak 15 jadi negatif 2. Tak tahulah Ifah ni punya mikrofon apa jadi. Doktor! 13 tolak 15 berapa? Negatif 2. Negatif 2. Kamu tengah kira ke apa? Ada doktor. Eva bercakap dari tadi. Nombor yang kecil-kecil ni congak je lah. Tak payah guna kalkulator kamu. 13 tolak 15. Negatif 2 doktor. Negatif Negatif 2. Negatif 2. Okey. Yang row bawah ni sama. 0, 1, 5. Okay, now sampai peringkat ini. At this stage, actually we are done with calculation because we have RREF, kita dah ada. Sampailah penghujung itu, jangan sambung lagi. Nak buat apa lagi kan, dah siap. So now we are ready to write down the answer, right? So Yes. X is positive 2 and Y equal to 5. Okay, lepas tu after that, what's left is checking the answer only. Negative 2 and 5. Let's check the answer whether it is correct. X dia negatif 2 dengan negatif berapa tadi? 5? Ya. Betul kan? 5 saja doktor. Positif kan? Positif Positif. 5, yes. So negatif 2 tolak 3 darab dengan 5. Tengok dapat tak negatif 13? Sini positif 2 tolak dengan 15. 2 tolak 15 berapa congak? Negatif 13. Tak payah guna kalkulator. Okey, negatif 13. Memang sama dengan negatif 13 ini. So maknanya jawapan kita X negatif 2 dan Y sama dengan 5 ni betul. Betul. Okey, bagus. So jenis yang saya nak stress sekarang ni ialah dia punya jenis jawapan. Kita kata tadi ada 3 jenis kan. Ada unique solution, ada no solution, ada infinitely many solution. Yang ini jenis yang mana? Which type is this? Unique Huh? unique solution. Tak dengar? Unique solution. Unique solution. Betul. This is unique solution. Kelas, buka lah mikrofon tu, dengar suara kuat-kuat. Tak apa. Petang-petang ni. Kamu yang senyap aja, buka mikrofon tu. Bila saya tanya jawab semua-semua orang tak apa. Okay, this is unique solution. Ataupun short form ni apa? US. US. US tu bukan United States. Tiba-tiba United States. US tu maksudnya unique solution. Unique solution ni maknanya the solution pula. The solution is only one solution. Kamu kata satu tapi ada 2 ni. Tak, maksud kita sepasang tu negatif 2 dengan 5 ni sepasang. Ni kan satu, sepasang. Ni consider as one solution. One solution ataupun unique solution. Nombornya 2 tapi dia kan sepasang. Okey. Sepasang satu ya. Okey. Jadi jenis jawapan sini ialah unique solution. Apa dia punya indikator dia? Dia punya hint dia? Dia punya clue dia apa? Siapa boleh jawab? Apa clue dia kalau ianya unique solution? Ni sebelah kiri ni. Apa dia ni? Identity. Identity. We have identity matrix. Identity matrix. Identity matrix. Kan tulis identity kan, ada pula kata identity card. I see.
Identity matrix. Whenever we have an identity matrix on the left hand side, that is the indicator that we have a unique solution. Okay. Tetapi untuk case yang lain, for a different case, that is for no solution, yes, for no solution, and for infinitely many solution, dia punya indikator dia lain. Apa indikator dia? Kamu dah tengok dah video tu kan? Dah tengok dalam video tu? Video yang ada 3 equation, 3 unknown, ada X, ada Y, ada Z, ada case unique solution, case no solution, case infinitely many solution dalam video tu. Kamu dah tengok ke belum ni? Dah. Dah, sir. Padahal kamu tengok video tak apa-apa tu, kamu tengok video saya lagi bagus. Dengar suara saya tu. Okay. So soalan saya masih kekal. Apa dia? Okay, what is the indicator? What is the clue? Okay, what is the hint? Okay, after we do all this elementary row operation, that we have no solution. Apa clue dia? Apa tanda dia? Untuk dua-dua case ni. They have different clues. Lain. Okay, tu saya nak tanya ni sebab kamu kata kamu dah dengar dan kamu dah tengok video tu. Kan? Okay, Hamidah binti Bakhtiar. Yes. Yang mana? Hamidah mana? Ya, saya. Okay, Hamidah. Yang first one tu. Yang no solution, apa clue dia? Clue dia bila variable X, Y and Z 0. Tapi jawapan dia ada value. Itu no solution. Okay. Maknanya dalam row tu macam mana kedudukan nombor dia cakap? Nombor dia macam mana? Untuk row dia 0, 0, 0. And then ada jawapan -1 contohnya. Contohnya apa-apa nombor lah sebelah kanan tu. Tapi yang penting nombor sebelah kanan tu jangan kosong pula. Ya. Maknanya nombor sebelah kanan tu different from 0. So we have 0, 0, 0 and then we have a number that is different from 0 sebelah kanan. Itu petanda dia macam ni, kosong, katakan case 3 by 3 ya. Okay, 0, 0, 0. Yang ni kita punya border tu. Lepas tu ada nombor kat sini pelik. Katakan nombor apa lah kata. Hamidah tolong bagi satu nombor yang pelik. -1. -1 pelik tu. Tak kisahlah tu. Oh peliknya nombor -1. Okay, so apa maksudnya sini? Ini 0 kali X plus 0 kali Y, 0 times Z equal to -1, right? Now, all these are zeros, okay? 0 plus 0 plus 0, they are all zeros after you add them up, equal to -1. Ini kita kata apa ni? Dalam video tu saya kata apa istilah saya guna? Contradiction. Yes. Contradiction. This is a contradiction. Contradiction ni maksudnya dalam matematik istilah ni maksudnya ialah sesuatu yang tidak benar, palsu. This is false. False statement. False. Kepalsuan. Adakah katanya kosong sama dengan negatif 1? Tak betul. Kosong sama dengan apa? Kelas. Sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong. Yang ini true. This one is true statement. Yes, I agree. This is true. Kalau negatif 1 sama dengan apa? Negatif 1. Okay, this is true. Tetapi if you say 0 is equal to -1, this is crazy. This is crazy. Entah kau lah, crazy. Tak betul. Dalam bahasa Melayunya, maafkan bahasa saya, mengarut. Kosong sama dengan negatif 1. This is not true. So we have a contradiction. Apa maksudnya tu? Maksudnya ialah our system of linear equation have no solution. Itu indikator dia. Bagus Hamidah tadi sebab dia dah tengok video saya. Terima kasih. Dan jangan lupa like and subscribe. Okay. Itu tanda berterima kasih, betul tak? Betul. Kamu kalau tak ni, kalau kamu tak
tak subscribe, lepas tu tak like, memang tak patut lah, tak patut. Kamu ingat buat video senang ke? Okey, kelas cukup. Untuk kes, terima kasih Hamidah. Betul kamu punya kamu punya idea tu saya faham dan betul apa maksudnya. Baik, kes yang seterusnya ialah tentang IMS ni. IMS. IMS ni pula apa indikator dia? Okey, itu soalan saya. Seterusnya untuk rakan kita yang bertuah. Afifah Adilah nama dia. Apa pula dia punya clue untuk IMS? Mana Fifah ni? Tak nak panggil Afifah, panggil Adilah. Adilah mana? Tak ada. Dia Kat chat 8011. ada doktor. Mana kamu? Mana dia? Tak tahu, tak buka mic. Oh, dia ada. Seorang tolong hantar mesej kat dia, apa masalah dia? Nanti saya datang balik pada Afifah. Saya akan tanya dia kejap lagi. Okey, kita pergi pada orang lain dulu. Muhammad Fadilah Rafiq. Apa clue untuk IMS? Rafiq. Okey, kalau macam ni maknanya semua orang duduk diam ni. Saya jawab, sir. Ni kamu siapa? Syakir. Saya nak Rafiq. Dia Rafiq ada tak? 1816 ni. Syakir tolong cek. Rafiq. Muhammad Fadilah Rafiq. 1816. Bin Roslan ada tak? Okey, terima kasih. Okey, kamulah. Siapa dia tadi? Syakir. Syakir, tolong Syakir. Row paling bawah semua kosong, sir. Sekejap. So katakan kita ada matrix ni begini. Kamu kata row paling bawah kosong. Kosong. Kita partition kosong. ini. Sebelah kanan apa? Kosong. Kosong juga? Okey. Row yang lain? Row number 1, row number 2? Any number? Ini nombor contoh macam mana? 1, 2, 3, 4. Kan? Lagi? Ya. 01, 01, 3, 3, 1. 1. Hmm. Okey. Kalau macam ni kamu kata infinite remaining solution kan? Sabar. Kamu kena sabar. Sebab apa? Sabar. Sabar kamu. Sebab apa? Ada satu benda yang tak betul kat sini. Apa yang tak betul? Sebab kita kena buat matrik ni sampai RREF, right? Betul tak? Sebab kita nak gunakan Gauss-Jordan. Kan kita sebut tadi. Gauss-Jordan. Selalu kita akan sebut nak Gauss-Jordan. Gauss-Jordan 2 tu jadi kosong. kita kena buat matrik sampai RREF. Itu maksud dia. Okey. So soalan ni ialah dah sampai belum RREF ni? Belum. Mana dia yang belumnya? 2 tu jadi kosong. 2 ni tak siap lagi ni. Kena jadikan dia kosong. Okey, tak apalah. Kita jadikan dia kosong. Katakan kamu dah buat dah sampai 2 tu dah tukar jadi kosong. Macam tu ya? Okey, so dah Gauss-Jordan tu? Dah. Ya, siap. So sekarang ni kita dah bersedia untuk tulis jawapan ya, Syakir? Syakir? Sedia. Ya, saya. Tadi dia gila, tiba-tiba senyap dia. Ada, sir, ada. Ya. Okeylah, tak apa. Orang lain lah pula. Ada sir dia Okey, cakap. macam mana kita nak tulis jawapan ni? Sir, Doktor Syakir ada, doktor. Internet saya lambat kot. Doktor, Nak tulis macam mana jawapan? Doktor. Nur Syafira binti Nur Zamani. Mana nak tulis jawapan? Oi. Mana kamu? Siapa doktor? Ni siapa? Doktor Ni kamu sebut siapa nama ni? Syakir ke? Saban. Sir. doktor dengar tak suara kita orang? Dengar. Tadi doktor dengar tak tadi suara kita orang? Ada dengar. Dengar. Ni tengah dengar ni. Tak sebelum ni masa doktor tanya Syakir. Syakir. Dengar sekejap. Lepas tu hilang.
Sebenarnya dia Ada. bersuara je, sir. Ha? Sebab Ada Syakir je. ada Dia bagi ada Dia ada suara masalah. tadi, dia cakap. Masalah saya ke masalah Syakir? Sebab Syakir tadi Kami ada semua bagi dengar suara jawapan. Syakir. Oh, kamu dengar suara Syakir? Betul. Kita orang dengar. Jangan bagi jawapan tadi. Oh, saya yang tak dengar. Doktor. Betul. Okey, Betul. maaf atas kesilapan teknikal. Tapi saya tak tahu apa yang masalahnya kat sini. Ada masalah ni, saya dengar suara kamu semua ni, saya dengar. Okey. Baik, tapi tak apalah. Syakir tadi mana? Saya sir. Kamu kena cakap kuat sikit lah. Okey. Okey, so sekarang ni katakan kita dah modify soalan ni, dah dapat dah RREF ni. Sekarang tiba masa kita nak tuliskan jawapan. Betul. Okey, apa yang betul ni? Tulis jawapan. Tak lagi, tak tulis lagi jawapan. Okey, teruskan nak tulis jawapan ni. Sekarang. Okey. Ya. Saya tunggu. X tambah 3Y equal Aha. to 4. Equal to 4, yes. Itu equation pertama. Mhm. Equation kedua, Y plus 3 equal to 1. 3 what? 3Z. 3Z equal to? Equal to 1. Oh iyalah. yang atas tu 3Z. Apa ni? Speaker ke apa? Tiba-tiba Equal to Syakir hilang. 1. Yang atas tu sir 3Z equal to 4. Main ke apa? Saya dengar. Okey, tak apalah. Suara X Syakir. tambah 3Y sama dengan 4. Kamu dengar suara saya kan? Dengar. Semua dengar suara saya? Dengar, sir. Dengar. Saya dengar. Ha? Dengar. 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 Jangan jadi tu. Kita orang dengar doktor. Kami dengar. Kami Tak, kamu dengar tak ni? Kami dengar Dengar. doktor. Dengar. Alah, kalau dengar cakap lah. Dengar tak payahlah type. Bila pula masa saya nak bacanya? Tak, kita orang dah cakap dah Dah doktor. Jangan cakap ramai-ramai tak apa. Okey. Alright, so sekarang ni kita dah tulis dalam bentuk persamaan. Sir salah 3Z. Sorry. X tambah 3Z yang pertama ni, minta maaf. X tambah 3Z. Alright, equal to 4 and Y plus 3Z equal to 1. Baik, sekarang kita nak tulis dalam bentuk apa kita panggil sebutan T dia. Introduce, let what? Let Z equal to T. Let Z equal to T. Jadi X sama dengan apa? Kelas? X 4 minus 3. X equal to 4 minus 3T. 3T. Yes. Keluarkan suara tu. Boleh. 4 tolak 3T. Lagi? Y sama dengan? Y 1 minus. 1 minus 3T. 3T. Keluarkan suara tu. Jangan simpan. Okey. Baik. Itu jawapan kita. Tetapi kalau if we want to write it in terms of kejap saya senaraikan dia. Ni. Dah ada pun senarai itu. Okey. So benda ni benda ni dan sebutan T semua ni kita panggil persamaan ini ataupun this solution is in parametric. Ni kena ingat ya. Parametric representation. Parametric representation. Dalam bentuk parametrik nama dia, dalam bentuk pembeli ubah yang baru. Now pembeli ubah T ni dalam kes ni satu je pembeli ubah barunya, kita panggil this variable as ni nama dia. Independent variable. Batuk saya dengar. Variable. Independent variable. Apa dia independent variable? Now, this independent yang baru ni. Variable yang baru dalam kes ni P. Dan dia tak semestinya satu saja. Mungkin nanti dalam kes yang lain, kita kena letak ada S, ada T ke, ada R ke, something like that. Or sometimes, we also call it free variable. Free variable. Boleh juga ada buku tulis free variable. Okay. Alright. Jadi, kalau kita ada infinitely many solution, our solution must be written in parametric representation. Okay. And we have to have independent variable.
Okay, maybe we have more than one independent variable. Alright. Now, bagi saya bagikan satu contoh lain. Now, suppose that we have our RREF look like this for 3 by 3, 3 by 3. We have 1 here. We have -1 there. We have 2 here, and our right hand side is equal to, for example, 3, like that. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, and 0. Okay. Now we have 2 0 rows, meaning we are having infinitely many solutions, right? Plus, Right. Yes, yes. okay, bagus. Yes. Infinitely many solution. Kenapa? Zero. Sebab Zero row. sebab Bawah kita ada 70. 0 row. Ada apa kelas? Zero row. 0 rows. Zero. 0 row. 0 row. Baik. Asalnya kita ada 3 persamaan. Okey. Tetapi sekarang ni daripada row yang pertama, persamaannya dah hilang. Persamaan yang kedua, yang ketiga daripada row yang kedua, yang ketiga pun dah hilang semua. Ni semua dia kata apa? 0 equal to 0. Daripada yang ini pun nanti kalau kita tulis 0 equal to 0. This is nothing new. Okay, yang tinggal ialah daripada row number 1 only. Okay, mari kita tulis balik from equation number 1. We have 1 kali X, betul? Lepas tu apa lagi? Plus -1 kali dengan Y plus 2 times Z equal to 3. That is, we have X minus Y plus 2Z equal to 3. Like that. And that's the only equation that we have after we do elementary row operation, you know. Itu je. Jadi nak tulis macam mana ni? How to write down the answer? We want to write the answer in parametric representation. Macam mana nak tulis? Okay, ada cadangan? Let y equal Ya, to let. Kita nak let apa ya? Let what? y. Ya, y equal to what? T. Y equal to T. Okay. Ada tambahan apa-apa? Ya. Z. Now, kita ada 3 variable. So maknanya kalau nak tulis dalam bentuk parametrik ni, we have to substitute or we have to let one more variable. Okay, in terms of a new independent variable. Katakan kita pilih Z lah. Z equal to satu variable baru. Apa lagi nak? T dah. Katakan S lah ya. Something like that. Okay. If Y equal to T and Z equal to S, what is X equal to? 3. 3 plus Plus Y plus T lagi. Minus 2 times Z. And Z is S minus 2S. S. Just like this. Alright. Now we have it. The solution in terms of parametrics representation. We have 2 independent variable. What are they? S and also T. Kita ada 2 independent variable dalam case ni. Itu saya kata tadi. Sometimes we have contoh yang tadi kita ada only one variable. One independent variable, that is T, right? In this example here, class. Okay. Now, for the next example, that is in this one, we have two. We have to introduce 2 independent variable. In this case, we use symbol S and also T. Baik. Faham setakat tu? Faham. Bagus. Okey. Mari saya bagikan satu contoh lain yang apa kita panggil dia punya solution dia. Solution dia katakan inconsistent. Kita pilih yang ini. Baik, tolong salin soalan saya ni. Please copy this system of linear equation x minus 2y equal to -1. Okay, negative x plus 2y equal to 3.
Okay, ini dia punya system of linear equation. Kalau kamu, apa kita panggil? Kalau kamu mempunyai pengalaman, okay, bila tengok saja soalan ni, kamu dah tahu dah bahawa soalan ini there is no solution. Bila saya tengok saya tahu, ni tak ada solution ni. Agaknya macam mana saya tahu? Dia tukar tanda je. Tukar tanda yang mana? X dengan Y. Okey. X dengan Y. Okey. Katakan ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Mari kita darabkan persamaan 2 ni dengan negatif 1, boleh tak? Okey. Boleh. Mari kita darabkan dengan negatif 1. Apa jadi? Positif X X plus persamaan N minus 2 kita darab dengan negatif 1 ya. Okey, kita akan dapat X minus 2Y equal to negative equal 3. to negatif 3. Okey, katakan ini persamaan nombor 3 ya. Nah, mari kita tulis semula persamaan 1 dan 3 dan kita bandingkan. What happen? X minus 2Y equal to negative 1. Now, the third equation is X minus 2Y equal to Negative 3. negative 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Okay. Now let's compare these two equation. Apa yang menarik yang kamu nampak? Equation Kiri sama, salah. Kiri Yang tak sama, kanan. kanan lain. Lain. Kamu nampak tak bahawa this is a contradiction? Nampak. Maksud contradiction di sini ialah mula-mula kamu kata, bukan kamu lah ya, siapa-siapa lah. Mula-mula kamu kata X minus 2Y ni sama dengan negatif 1. Lepas tu, okay, kamu juga berkata bahawa X tolak 2Y ni sama dengan negatif 3. Kejap negatif 1, kejap negatif 3. Nampak tak? Yang ini kita panggil inconsistent. Inconsistent. Inconsistent ni maksudnya there is no solution. Kejap kata gini, kejap kata gitu. Kejap kata nak pergi, kejap kata tak nak pergi. Pening kita nak buatnya. Kejap dia kata X minus 2Y equal to negative 1. Okay, for the second equation, third equation, you say X minus 2Y equal to negative 3. Now sebenarnya X minus 2Y ni sama dengan apa sebenarnya? Itu kita panggil inconsistent. Of course, the solution will be no solution. No, sorry. No solution, yes. Because we have a contradiction. Memang kontradik. Kejap kamu kata negatif 1. Kejap kamu kata negatif 3. Okay. Yang itu dari segi kita punya hujah. Baik, kita boleh buktikan juga ini dengan, okay, we can do it by using elementary row operation. Tengok nanti, the last row tu akan ada contradiction. Okay, mari kita buat sekejap untuk puaskan hati kita. Okay, bermula dengan persamaan ataupun kita punya system of linear equation yang asal ya, yang itu, yang 2, 1 dan 2 ni. Okay, so kita ada 1, negative 2, we have negative 1, negative 1, we have 2, and we have 3. Okay, this is the first matrix. Now we are going to use ERO until we have RREF. Okay, mungkin kita nak minta kawan kita tolong. Syukri? Where are Saya, you, Doktor. Mr. Syukri? Saya doktor. Ada tak? Hello. Saya doktor. Tu saya kata rasa memang masalah saya punya ni ke ataupun Syukri macam mana? sedang Kamu ada cakap. ke tak Syukri ni? Syukri sedang Ada cakap, je. doktor. Ada doktor. Doktor. Ada doktor. Dia ada tak? Ada? Ada. Dia tengah cakap. Ada. Mana kamu? Saya doktor. Apa kamu lambat sangat ni? Okey. Baik, mulakan. R1 tambah R2. Ya, R1 plus R2. Right answer in row number 2. We want to make this number 0. Okey, teruskan. D1 R1 sama D1 negatif 2
Dengar, saya tak dengar suara kamu. Negatif 2 dengan negatif 1. Kamu dengar tak suara dia? Tak. Tak dengar. Suara tenggelam. Tenggelam. Kosong. Tambahkan, kita dapat kosong juga kat sana. Tambahkan row 1, row 2, kita dapat 2 sini. Nampak tu? Nampak? Kita ada contradiction dah tu. Okay. Nampak. Now, from row number 2, we are going to have 0 equal to 2, right? So, this is a contradiction. Tak kata dah tadi. Memang contradiction. Okay. Yang ini cara IRO. Yang tadi tu kita kata melalui melihat kepada persamaan. Yang ini. Cerita kita tadi tentang persamaan. Yang inconsistent tu. Sebab kata negatif 1, kejap kata negatif 3 ya. Baik. This one by using IRO. We say 0 equal to 2. This is not true. False. Therefore, that SLE have no solution. No solution. Okey, terima kasih Syukri. Habis tentang tu. Baik, mari kita bagi satu contoh pula yang berkaitan dengan yang infinitely many solution. Ya kelas. Yang infinitely many solution. Kita bagi satu contoh. Dah sudah ke belum tadi yang infinitely many solution? Belum kan? Dah belum? X minus 2y equal to negative 3 dan negative 2x plus 4y equal to 6. Hello kelas. 1, 2. You all ada tak ni? Ada. Ada. Buka mikrofon tu boleh tak? Supaya boleh respon dengan saya. Tak payahlah tutup. Okay. Alright. So sekarang ni kalau kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 ni ada nampak apa kita panggil perkaitan yang jelas di antara first equation and second equation. Siapa boleh bagi tahu saya? Equation 1 darab 2. Dapat equation 2. Yes. Kalau kita darabkan negatif 2, okay, katakan, okay, multiply by equation number 1, kita darabkan negatif 2 darab dengan equation number 1, apa kita dapat? Kita dapat equation 2. negatif 2x plus kan? Plus 4y equal to negatif 2 times negatif 3, kita dapat 6 kan? Betul. Okay. Betul. Cuba perhatikan persamaan ini. Persamaan ini adalah sama dengan persamaan nombor 2. Okey, kalau kita dapat kes yang macam ni, bila satu persamaan itu adalah multiple ataupun kita panggil the product of a number with the first equation, we get the second equation, then the case is infinitely many solution. Sebab persamaan yang ini dengan persamaan yang ini sebenarnya sama. Sama. Kalau kita lukiskan dia punya graf, satu graf macam ni untuk question number 1. Kalau kita lukiskan graf yang kedua ni, yang ini ni, kalau kita lukiskan, dia pun sebenarnya graf yang sama, garis lurus yang sama juga. Itulah juga question number 2. Okay, therefore when we solve this system of linear equation, the solution will be infinitely many solution. Okay, mari kita selesaikan dengan menggunakan RREF. Gauss-Jordan. We have 1, we have negative 2, we have negative 3, we have negative 2, we have 4, and we have 6. Okay, siapa nak volunteer? Tak payah panggil nama selalu. Okay, yang ni siapa nak volunteer? Sebut nama. Saya lah Dr. Safwan. Safwan, teruskan. 2R1 2 row 1 plus row 2. O2. Write down answer in row number 2. Okay, Safwan. Teruskan. Row 1 1 the same. Negative 2, negative 3. Okay. 0. We have 0.
kalikan 2, 4, negatif 4 tambah 4, 0 juga kan? 0. Yes, betul. Negative 3 times 2, negative 6 plus 6 also Zero. 0. Yes. Yes, we have 0 row. So memang infinitely many solution dan this is already in RREF. Yes. So how to write down the solution? X Solution minus 2y equal to negative 3. negative 3. So let what? Let Hmm? y. Y equal to That's y equal to t. t. So x equal to Negative 3 plus plus 2t. plus 2t. Okay, ini dalam bentuk parametric representation. Right, how many independent variable? Only one. One independent variable dalam case ni t. Jadi solution kita nanti in terms of coordinate, we have negative 3 plus 2t, comma, and y component is t. Right, class? Now, Yes. suppose that we want to give an example of a solution. Letakkan t, apa-apa value yang mudah, 0 ke apa ke. So, solution yang kita ada apa? Bila t 0, class? Negative 3. Class, cepat-cepat cakap. Negative Apa? 3, 0. Negative 3, negative Negative 3, 0. Yeah, when t 0, x component, negative 3. Negative 3. Negative 3. Okay, Y and component 0. okay, now I choose t equal to 2. What will be the x component? Negative 1. Positive. Negative. Positive. 1, 1, Positive 1, one. 1. 1, 2. Four One. minus 3, class. 4 minus 3, 1. And 1. t dia berapa? 2. 2. 2. Okay. Now, mari kita buat dua lagi supaya otak kita berfikir sikit. T sama dengan negatif 1. Okay. Negative Y component Negative confirm 5. negatif 1. Negative 5. X berapa? Negative 5. Negatif Negative 2, five. negatif 3, negatif 5. And so on and so forth. So, kita ada infinitely many solution. Bergantung kepada nilai T yang kita pilih. Boleh tak kita pilih T dia sama dengan negatif 1252? Boleh tak? Boleh. Saya. Kita kira kan. So dia punya Y component dia negatif 1252. Okay. Dia punya X componentnya kira lah sendiri. Siapa suruh pilih nombor yang pelik? Tapi boleh kira. Boleh kira. So the number of solution is infinitely many. Infinitely many. Okay. Habis tentang tu. So saya dah tunjukkan contoh tadi ya. Ulang balik apa yang saya dah tunjuk setakat ni. Baik. Yang unique solution tadi daripada exercise. Exercise apa tadi? Exercise number 4. Mana dia unique solution tadi kelas? Atas. Tak apa, tak apalah. Biarlah dia. Tengok nota kamu. Okey, saya dah tunjuk contoh untuk 2 by 2. Supaya sedar apa yang saya dah tunjuk. Okey, untuk case 2 by 2 maksudnya we have 2 solution, 2 equation and 2 unknown. 2 equation and 2 unknown. Saya dah tunjuk case unique solution. Unique solution yang exercise 4 tu. Okey kelas. Kemudian saya juga telah tunjukkan contoh no solution. I've done that. And also we already discussed 2 by 2 case where we have infinitely many solution. Infinitely many solution. Kita dah tunjuk semua. Ini untuk case 2x2 kelas. Betul tak? Okey, kita bincang sekarang. Selesai. Baik, untuk case 3 by 3, case 3 by 3 dah bincang, betul tak? Dah bincang. Kamu ingat tak kat mana kita bincang? Kita bincang kat mana? Ya, kita bincang dalam video. Dalam video. Yang ini kamu tengok sendiri video tu. 3 by 3 punya case. Okay, untuk 3 case saya bincang tu. Ada yang unique solution, ada yang no solution, dan ada yang infinitely many solution. 3 case ada dalam video tu ya. Tengok video tu. Baik. Cara nak selesainya sama saja macam yang 2 by 2 tapi dia punya jalan kerjanya lebih complicated sebab dia punya ERO tu. Okay? ERO dia.
Okey. Baik, sekarang kita tengok soalan daripada video tu kita tengok. Untuk kes yang pertama, yang unique solution. At the end of the video, saya ada tinggalkan 1 ke 2 soalan. Yang ini. Betul. Kelas. Ni soalan ni ada kan? Ada. Ada. Baik. Yang ini jenis yang unique solution. Yang saya nak dengar daripada kamu ialah sepatutnya kamu dah buat dah soalan ni. Now, what is the first matrix? Saya nak dengar daripada kawan kita. Nur Alia Nadira. Matrix yang pertamanya apa? Alia mana? Ada sir. Cepat sikit. Okey, matrix yang pertama macam mana? 1, 2, 3. Tengok sini. 1, 2, 3, 4. Lagi? 2, 5, 3, 5. 2, 5, 3, 5. 5. Lagi? 1, Aha. 0, 8, Lagi? 9. Okay, this is the first matrix. Now, buat macam-macam. Okay. Sehinggalah kita ada apa matrix yang akhir sekali. What is the last matrix? Ini dia punya partition dia. Kamu dapat macam mana? 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0. 1. 1. 0, 1, 0. 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. 1. 1. Okay. Sebab kita tahu jawapan dia kan. Jawapan dia ni. Jawapan dia dah bagi ni X sama dengan 1, Y kosong, Z sama dengan 1. Okay. So this number supposed to be in this row, this column. 1, 0, 1. Dan sebelah kiri ni mesti identity. Mesti identity. Dah sebut dah tadi. Because in this problem the solution is unique solution. Sepatutnya semua orang mesti dapat ni. Tak boleh dapat benda lain. Okey, itu soalan untuk unique solution. Mari kita tengok soalan jenis yang lain pula. Okey. Yang no solution. Yang ini no solution. Baik. Nak dengar jawapan ataupun sebelum jawapan, kita nak dengar dia punya first matrix dulu macam mana. Yes, Vincent Tan. Yes sir. Yes. What would be your first matrix? Yang ini kejar Roman ni kan sir? Yes, yes. First matrix is 1, negative 1, negative 1. No, the first matrix. First matrix, 1, negative 1, negative 1. 1, negative 1. Negative 1. And then ada partition, 1. Okay, second row. 1. 1, 0, 1, 1, 2. and 2. And then Okay, 0, 0, 1, 2. 1, 2, and 3. 3. We have partition here. Okay, then we do ERO, elementary row operation, until we have R, R, E, F. Yes, Vincent, tell us what is your last matrix? First row is 1, negative 1, negative 1, 1, and then 0, 1, 2, 1, and then 0, 0, 0, 2. Like that? Yes. Okay, kelas, tolong komen sikit. Thank you, Vincent Tan. Okay. Okay. Kelas, tolong komen sikit tentang matrix Vincent ni. Betul ke tak betul ke dia punya RREF ni? Kolom 2, negatif 1. Row number 2 dia punya leading one, this one, this number. This is leading one.
Atas dia. Ada satu lagi ni tak complete. Satu lagi. Semari kita lengkapkan boleh tak? Tolong Vincent ni. Dia punya R1 matrix plus R2. apa yang perlu kita buat lagi, dia ada satu step lagi. Mungkin Vincent ni terlupa ke apa ke, tak tahu lah. Okay, so apa operasi dia? R1, R1 plus R2. ya, R2. Write down the answer in row number 1. Yes. Okay, row number 2 and row number 3 still the same. 0, 1, Yes. 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2. 2. Okay, now let's add row number 1 and row number 2. We have 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2. and 2. Like that. Okay. Yang ini bukan RREF lagi. Yang ini yes. RR, yeah. This one yes. Sir, Okay, yes. perlu jadikan RREF juga kah walaupun no solution? Tak, sebab apa kita cerita tadi, kita nak gunakan Gauss-Jordan. You know, Gauss-Jordan. Kalau dia kata Gauss-Jordan, kalau guna Gauss-Jordan, okay, dia punya matrix mesti sampai RREF. Saya faham maksud kamu. Sebab apa? Daripada yang ini pun sebenarnya kita dah tahu dah dia punya solution dia ialah no solution sebab row yang ini kan. 0, 0, 0, 2 tu contradiction dah nampak lah tu kan. Iya. Okay, tapi disebabkan kalau syaratnya ialah, syarat dia kata apa sini? Dia dah kata apa? Solve je. Okay, kalau solve saja bolehlah berhenti setakat ni. Yang ni boleh berhenti. Tinggal lagi if we want to solve by use Gauss-Jordan, kita kena completekan sampai RR. Yeah, like this. Okay, so apa kesimpulan dia ni? We have contradiction. Yes, 0 equal to 2. This is contradiction. So SLE no solution. No solution. Okay. Cukup setakat tu tentang soalan ini. Exercise number 1. Satu lagi ialah yang infinite remaining solution. Soalan yang ini. Baik. Now, dia punya original matrix dulu. Faik Hanan. Faik mana? Ada ke Faik petang ni? Ada, saya ada. Ha? Ada. Kamu kat mana ni? Kat rumah. Rumah kat mana? Rumah Kota Baru. Bising ke? Ingat tak saya pernah tanya kamu dulu dalam ni? Dulu lah, semester dulu-dulu. Ada, diploma dulu. Saya tanya apa dulu? Saya tanya apa? Entahlah, saya pun dah lupa. Ingat tak saya tanya kamu, kamu tolong mak kamu, ada tak? Bukan, ada. kamu ke orang lain? Itu orang lain ke kamu? Rasa orang lain. Orang lain tu siapa? Hidayah. Bukan, lelaki ya? Bukan, lelaki. Dia kata dia tolong mak dia jual kuih kat mana lah tempat budak-budak orang ramai datang melancong situ jual kuih. Itu bukan saya. Mirul ke? Mirul. Siapa? Amirul kot? Mirul lah. Amirul okay, bukan. Sorry, bukan kamu. Right, tak apa. Tak apa. Tak apa. Right. So yang ini exercise number 2 ni, okay. Mari kita tuliskan. Matrix yang pertamanya apa? 2 kosong. Negatif 2 5 2 5 2 1. Lagi baik. 8 1 4 negatif 1. 4 negatif 1. Ini partition dia. Ini tutup matrix dia. Kita tak payahlah nak buat semua ni satu persatu sampai bila tak siap ni. Okay? Di masa kita nak dengar kamu punya jawapan. Matrix akhir kamu apa? Okay, partition dia kat sini. Yes, baik. Baik. Ya, baik. Mana kamu? Syed Aiman
Muzammil. Said mana Said? Said mana Said? Saya doktor. Okey Said. Jawapan akhir. Jawapan akhir, matrik akhir sekali. Saya dapat 10 3/7 Lagi? negatif 1/7 Lagi? 0 1 Hmm. 4/7 Berapa? 4/7 Hmm. Lagi? 1/7 Okey. 0 0 0 0. Kosong juga. Hmm. Ada zero row. Ha. Dah, tak apa. Terima kasih. Siti Akmal Syahira. Akmal, kita nak baca jawapan. Nak tulis jawapan ni. Dia punya solution dia. Siti. Okey kelas, tak payahlah panggil-panggil orang ni. Cepat kita panggil. Sebut je lah ramai-ramai. Penat nak panggil-panggil orang ni. Tak ada yang menyautnya. Cepat. Equation ke sir? Dia punya equation dia. X Okey, bagus. Jom kita bersuara ramai-ramai. X Jom. lagi. Plus 3 over Plus 7. Cepat. 3 over 7 what? Z Z equal to apa kelas? Negatif Negatif 7. Good. This is question number 1. Now, daripada from equation number 2, we have Z equal to what? Question number 2. Okay. Now, kita nak letak kita punya independent variable ni apa? Let Z equal to T. Okay, mana senang? X sama dengan T ke? Y sama dengan T ke? Z sama dengan T? Z sama dengan Z. Ya, sebab Z ada kat sini dalam dua persamaan. So, kita letakkan Z, let ya, Z equal to T. So, senang kita nak tulis X tu dalam sebutan T. So, kita akan ada X kita ialah negative 1 over 7 minus 3 over 7 T. Y-nya pula dapat daripada persamaan yang kedua. We have Y equal to 1 over 7 minus 4 over 7 T. Macam itulah ya. This is the way how to write down the parametric representation of the solution. We have only one independent variable, that is T. Okay. Contoh jawapan yang kita boleh bagi apa? Let T equal to 0, right? So, if T equal to 0, what we have? Z dia kosong. X dia ialah negatif 1/7. Dan Y dia? 1 over 7. 1 over 7. Okay, dah cukup lah tu satu contoh soalan. Ataupun dia punya jawapan dia ya. Negatif 1 over 7. 1 over 7 and 0. Okay. Baik. Saya rasa cukup setakat tu tentang apa? Tentang solving system of linear equation for 3 case. Unique solution, no solution and infinitely many solution. Now, next I want to discuss about this concept of homogeneous SLE, system of linear equation that is homogeneous. Okay, siapa faham tentang homogeneous? Apa maksud homo? Ni, perkataan homo ni apa maksud? Satu. Means one. Orang Melayu kata spesies. Satu passion dia. Satu bentuk je. Okay. Now for homogeneous system of linear equation, they have a very specific pattern. Slide ni. Nanti kamu beritahu saya apa yang saya kata spesifik sangat tu. Ya, saya tuliskan. Ni. Apa yang sama? X minus 3y minus 2z equal to 0.
minus x plus 2y plus 2z equal to 0. 2x plus 4y and plus 6z equal to 0. Okay, cuba perhatikan. Apanya yang sama? Right hand side. Dia punya right hand side. Mesti nombor itu saja. Tak boleh nombor lain. Apa nombornya? 0. Must zero. The right hand side of the equation from equation number 1 up to equation number 3. If we have 3 equations, all must be 0. Then we call the system of linear equation homogeneous. Homogeneous, special. Maknanya sebelah kanan dia semua kosong. Bentuk dia macam tu je. Homogeneous. Persoalannya ialah, the question is how to solve it by using Gauss-Jordan elimination. Sama je cara dia. Okay. Baik. The same methods, no different. Kecuali except that, now for type of solution, as we mentioned a few minutes ago, we have 3 types of solution. This is for normal system of linear equation. We have unique solution, we have no solution, and we have infinitely many solution. Dah banyak kali dah saya tulis ni. Okay. Itu untuk general system of linear equation. System of linear equation yang biasa ni, dia akan ada 3 pilihan jawapan. Mungkin unique solution, mungkin no solution, dan mungkin infinitely many solution. Okay. Tetapi, but for homogeneous system of linear equation, dia punya pilihan tinggal 2 saja. Iaitu pilihan no solution tak mungkin berlaku. Maknanya apa? Maknanya bila kita selesaikan sistem persamaan linear seperti ini, yang homogeneous seperti ini, kelas, bahawa tak akan ada dia punya jawapannya no solution. No solution, tak akan berlaku no solution. Maknanya apa? Dia mungkin hanya ni, mungkin unique solution ataupun mungkin infinitely many solution saja pilihan yang kita ada. Soalan. Okay, soalan. Why no solution is not a possible answer? Kenapa? No solution tak mungkin berlaku. Kenapa? Sebab biar saya tanya dan biar saya bagi jawapan. Okey, jawapannya ialah sebab x equal to 0, y equal to 0, and z equal to 0 is already confirmed one of the solution, you know. Dah confirm dah. 0, 0, 0 tu memang salah satu daripada jawapan. Kenapa? 0, 0, 0 adalah jawapan. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Sebab, yes, Hamdani. Yeah, when we substitute x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, when we solve on the left hand side, kan kita dapat 0 sebelah kanan. Question number 2, x 0, y 0, z also 0. Okay, solve on the left hand side. At the end, we are going to have 0, the same as the right hand side. Now, the same thing goes for equation number 3. When x equal to 0, 2 times 0 is 0, 4 times 0 is 0, and z, when z is equal to 0, 6 times 0 is also 0. Add them up, you get 0. It is the same as on the right hand side. Maksudnya apa? Maksudnya ialah 0, 0, 0 is one of the solution. Kelas, sebut one of the solution. One One of of the solution. 0, 0, 0 is already confirmed as one of the solution. You understand that? Understand. Ya, sebab bila kita masukkan nilai x, y dan z kosong tu sebelah kiri, kita memang akan dapat kosong semua. Nampak? Jadi, this is already confirmed as one of the solution. Therefore, no solution punya case out. Okay?
is disqualified. Memang tak akan berlaku sebab 0, 0, 0 is already one of the solution. Nak kata no solution macam mana? Sebab 0, 0 dah jadi memang confirm satu daripada solutionnya. Okay, I hope you understand what I mean. Okay ya, faham Faham tak? Faham. Okay, baik. Mari kita bincang. Okay, yang no solution dah bincang habis tentang tu. Tentang unique solution pula. Ni, very interesting tentang unique solution ni. Baik, apa maksud unique tadi? Exactly one solution. Ada satu je penyelesaian dia. And we just mentioned that 0, 0, 0 is already confirmed as one of the solution. Therefore, if it is unique solution, what would be the answer, class? 0, 0, 0. Exactly. Faham? Faham. Okay, kalau faham tu bagus. Doktor Okay. minum air, doktor. Minum air dulu, sir. Minum air. Air saya dah kosong. Tak apa. Teruskan. Okay, nak rehat ke? Kita bagi serehat. Saya Tak apa. Kita orang tak apa. Doktor rehat tak apa. Tak, kadang saya cakap mungkin kuat sangat kot. I think I have to slow down. Tak perlu pun cakap kuat. Kamu dengar kan suara saya kan? Dengar. Kalau cakap macam ni kamu dengar tak? Dengar. Dengar. Okay, cuma bila saya cakap macam ni, saya rasa tak puas, Betul. Faham. Macam tak sampai saya punya message tu. Tak ada energy. Sebab apa dia cikgu ni macam tu. Dia punya sifat dia. Sebab cikgu kita kat sekolah dulu, walaupun dia perempuan, kadang-kadang dia mengajar di blok 1. Suara dia sampai ke kantin suara dia. Betul. Itu kelebihan seorang guru. Kalau dia kat rumah tu memang tahu je lah macam mana dia menguruskan anak dia kat rumah. Alright. So sebab dia dah biasa cakap kuat kan. So saya nak slow down tu payah sikit lah. Sorry, maafkan saya. Okay. Baik. Kita teruskan sikit lagi. Baik. Yang infinite many solution tak bincang lagi. Masih lagi kita cerita tentang homogeneous ni. Homogeneous ya. Tetapi kali ni case yang infinitely many solution. Agaknya apa yang saya nak sebut tentang case ni? Okay, tak apalah. Infinite many solution ni kan kita kata tadi, dia punya bilangan solution dia infinitely many. Okay, infinitely many solution. Infinitely many. Okay, dalam infinite ni pun yang confirm dalam ni apa? Dia punya Zero. nilai tepi tu. 0, 0, 0. Jadi 0, 0, 0 ni memang one of the solution in infinitely many solution. Kita kata banyak solution, banyak tu yang pastinya ialah 0, 0, 0 ni memang ada dalam tu. Dalam banyak-banyak yang infinite tu 0, 0, 0 ni memang satu daripadanya. Yang 1, 1, 1 macam mana? Kalau 1, 1 macam mana? Kalau 0, 0 confirm as one of the solution. Kalau 1, 1, 1 yang ini is not confirm. Kita kena check. Okay. Jawapan-jawapan lain semua kita kena check. Tetapi kalau 0, 0, 0 ni memang already one of the solution. Okay. Dalam unique solution dia saja. Kalau unique solution dia satu saja jawapan 0, 0, 0. Tetapi kalau dalam infinitely many solution 0, 0, 0 is already confirmed one of the solution. Yang lain-lain tu kita kena check. Okay, faham maksud saya ya? Okay. Baik. Mari kita beralih kepada REF. Yang ini. Baik, sebelum saya tunjukkan matriks tu, mari kita cari perbandingan di antara REF lawan versus REF. Oh, yang ni kita dah mahir. Kita dah faham dah REF tu.
Kan? Dia ada berapa syarat dia? Kelas, ada berapa syarat dia? Condition dia ada berapa? Ada 4. Satu apa? 4. Yang pertama? Yang zero row mesti kat bawah. Zero row kat bawah. Tengok nota tu sekejap, tak apa. Zero row at bottom. Dia ada 4 semua. Ni nak kena ingat. Yang kedua, Every row must have one leading one. Kalau tak ada zero row. if we don't have zero row, must have leading one. leading one. Ni ayat saya ni tidak mengikut struktur bahasa Inggeris yang betul. Must have leading one. Tapi kita faham lah ya. Kalau tunjukkan kat cikgu bahasa Inggeris ni marah ni. Must have leading one. What do you mean by must have leading one? Where is the subject? Where is the predicate? Tak ada lah, matematik tak payah lah fikir benda-benda tu. 3, apa lagi? Leading one Leading one, moving progressively to the right. Okay. Leading one to the right. Faham maksud saya? Agaknya lah faham. Dan last sekali nombor 4. Above and below leading one Ya. must be Above 0. and below leading one must be 0. Okay, barulah kita panggil matrix tu RREF. Baik. Ada 4 syarat. Ketat dia punya syarat tu. 1, 2, 3, 4. Mesti fulfill semua syarat tu baru kita panggil dia RREF. Baik. Untuk yang REF ni dia longgar sikit. Ada syarat yang tak perlu dia patuh. Di antara 1, 2, 3, 4 tu ada satu sahaja syaratnya sebenarnya. Satu saja syaratnya dia tak perlu patuh. Agaknya yang mana? Yang selalunya bila kita nak buat RREF ni banyak kerja yang perlu kita buat. Step yang mana? Leading one tu kah? Kalau yang zero row ni senang. Tiga. Kalau yang zero row ni kita pindahkan saja. Okey, letak bawah sekali, senang. Kalau must have leading one ni mungkin kita bahagi dengan whatever number yang kita ada ataupun kita tengok combine dengan baris ataupun row lain. Leading to the right ni pun agak mudah juga. Yang ini agak complicated ini. Okey, above and below leading one must be 0. Banyak kerja dia. Okey. Itulah yang tak ada dalam REF. So untuk REF ni dia hanya ada 3 syarat saja. Baik, yang mana? 1, zero row must be at the bottom. Okay, every non-zero row must have leading one. And the leading one must move progressively to the right. Dia 3 syarat saja. Above and below leading one must be 0. No, we don't have to have that condition. Kalau nak dapat REF. Maknanya dia mudah sikit nak dapat REF ni. Okay. RREF ni kerja lebih. Sebab kita nak jadikan atas ataupun above and below leading one tu, dia banyak kerja. Nak jadikan 0, semua nombor-nombor tu. REF tak payah. Mana lebih mudah? REF. REF ni lebih mudah. Okay. Sekarang tiba masanya untuk saya tunjukkan beberapa matriks dan kita nak tentukan REF ke IDOC. RREF ke ataupun dua-dua IDOC. Ataupun REF tapi tak RREF. Ataupun macam mana? Okey. Ini matriks A, matriks B, matriks C, matriks D. Macam mana dengan matriks A ni? REF ke tidak? RREF ke tidak? Macam mana? Kita panggil seorang. Nik Nur Faikah. Mana Faikah mana? Ya, saya. Baik, untuk matriks A ni macam mana? Saya rasa REF. REF. RREF pun ya juga. Ya juga. REF ya, RREF pun ya juga. Ini pun dia. Ini pun dia.
Betul tak kalau saya kata macam ni? Kalau dia RREF, dah memang RREF dah, so dia automatic REF, betul tak? Betul? Betul. Is it true? Setuju. Kalau kita tengok Yes. matrix tu, oh matrix ni dah RREF. Betul tak saya kata matrix mesti juga REF. Yes, this statement is true. Okay, the other way around. Kalau benda tu, matrix tu, bukan benda, matrix tu REF, boleh tak saya kata, ianya juga mesti RREF? Is it true? Tak. Tak. Not necessarily. Sebab yang ini, dia punya leading one atas bawahnya tak semesti kosong kan? Betul. Okay, so dia tak fulfill RREF punya condition. Baik. Untuk soalan A ni, matrix A ni dia memang dua-dua REF at the same time RREF. Okay, matrix B, Muhammad Nur Irfan. Irfan. Ada tak Irfan? Ada sir. Okay, macam mana yang ni B ni? Bukan REF. Sekejap, saya tuliskan. RREF. Okay, kamu kata yang ni bukan Bukan. Yang RREF ni macam mana? Bukan enggak. Bukan juga. Okay, macam mana ni kelas? Setuju ke dengan Irfan ni? Tak. Sepatutnya macam mana ni? REF ya. Sebab leading one ini, leading one dia ini, leading one ni, kan? Itu leading one untuk row number 1, row number 2, row number 3. Dia ada leading one, masing-masing ada leading one, move progressively to the right. So, yang ini okey. Yang ini okey. Okay, in fact, dia bukan itu saja. Dia juga RREF kan? Betul tak? Sebab dia punya nombor atas dia kosong, nampak tu? Atas dia kosong, bawah dia kosong semua. Okey. Harapnya Irfan tolong ambil perhatian tu, takut terlepas pandang kamu. Okey, C. Macam mana dengan C pula? Sahwan? Lama tak tanya Sahwan. Macam mana Sahwan? C ni. Sahwan, kamu ada ke tu? Oh, tak buka mic. Sorry sir. Kamu. Okey, cepat. Okay. Matrix Saya C rasa ni tu bukan REF. So yang ini RREF kamu kata? No, bukan. No. Kenapa no? Row 3 zero row. Third row ni kenapa? Zero row kan? Sekejap. Patutnya dekat bawah sekali. Sepatutnya kat bawah sekali. Jadi kesimpulan kita apa? Dia bukan RREF. RREF? No. Yang ni bukan. Yang REF? No. No juga. Sebab dalam REF yang untuk yang ini, dia perlukan juga zero row must be at the bottom. Okay, so yang tu dua-dua bukan. Okay, Safwan, thank you. Sharifah Okay, Zahra, Ashikin, matrix D. Ya. Yang ini macam mana? REF ke? RREF ke tak? Saya rasa bukan REF, bukan RREF. Okey, yang ini bukan. Kamu kata, kenapa yang ini bukan? Kenapa bukan REF? Mic. Oh, Kak Cipah. Ya. Kamu dengar, kamu cakap apa tak ni ataupun saya tak dengar? Sorry, saya tak buka mic. Okey. Cakap sekali lagi. Kenapa? Row number 2. Tak ada dekat row number 2, 3 and 4. Tak dengar. Macam mana? Row number 2, 3 dan 4 tak ikut row number 2. Row number 2 tu Ada apa? leading one.
Tak ada leading one. They don't have leading one. So REF tidak, yang ini pun tidak kan. Okay, terima kasih. Betul lah tu. Alright, yang ini. Muhammad Harry. Ya, Doktor. Harry, yang ini. Dia RREF. Sekejap. Ini P, ini Q, ini R, ini S. Okay, REF, yes. Ya. RREF juga. Yes. Baik, kamu teruskan Q. Q semua bukan. Okay, REF bukan. RREF bukan. Sebab leading one untuk row number 2 tak ada kan? Ya. Okay, untuk R kamu teruskan. R sama juga, dua-dua juga bukan. Dia punya REF tak ada. Dan dia punya RREF pun sudah tentu tidak. Kenapa bukan? Sebab row nombor 2 tu dia apa? Ni row sebab nombor zero satu row tu ni dia ha. kosong tu, Ambil yang ni je, pun cukup. Zero row ni kat atas. Okay, yang S ni macam mana? Kalau S ni bukan REF ya? Ya, RREF bukan. RREF bukan. Ya. Okay. Agak semua faham kenapa Baik, terima kasih kamu. Iman Syafiq. Pun dah lama saya tak tanya ni. Muhammad Iman Syafiq mana? Ya, Doktor. Tolong beritahu kami. Ni macam mana ni? Yang tu REF ya, RREF tak. REF ya. Dan REF ni tak. Sebab 3 ni Yep. Okay. Now next matrix. Yang ni dua-dua ya. Okay. REF yes. RREF pun yes. Okay, last sekali. Yang ini RREF tak, REF ya. Gitu. Ya. RREF tak. Yang atas ni ya. Dia tu. Tak, dua-dua tak sebab dia tak ke kanan kan. Leading one dia. Sebab kan ni leading one dia ni. Bawah dia kan ada satu ni. So yang REF bukan? Itu pun bukan. Yang tu pun bukan. Okay, kelas. Okay. Baik. Okay, harap semua faham dah tentang REF ni. Ya, tentang REF. Dia longgar sikit. Okay, berbanding dengan RREF. So dia tak perlu having 0 above and below leading one. Baik, sekarang saya nak cerita tentang rank. Since kita dah bincang tentang REF ni. Okay, mari kita tengok balik matrix yang ada REF. Yang REF. Mana yang REF? Okay. Yang pertama ni. Jadi rank bagi A, rank bagi matrix A ialah 3. Perhatikan mana saya ambil 3. Untuk matrix B ni, dia punya rank dia pun 3 juga. Rank bagi matrix C ni tak boleh nak ditentukan sebab dia bukan dalam bentuk REF. We cannot decide. Yang matrix D ni dia bukan dalam bentuk REF ataupun RREF, so we cannot decide dia punya rank. Matrix P ni dia punya rank bagi matrix P ialah tengok 2 ya. Sebab dia REF ataupun RREF pun boleh. Baik, untuk matrix Q ni dia punya rank kita tak boleh tentukan sebab dia bukan REF. Matrix R, dia punya rank cannot decide because it is not in REF ataupun RREF. Untuk matrix S, yes, we can decide. Dia punya rank bagi matrix S ni ialah, siapa boleh bagi tahu kalau dah faham, kalau dah nampak daripada contoh-contoh yang saya bagi tu? 3.
Berapa kelas? 3. Right, 3. Very good. Mari kita teruskan yang bawah ni. Yes, yang ini REF. Untuk STU. S dah pakai tadi, W lah kata. Now, rank bagi W 2. sama dengan 2. Very good. Yang untuk T pun kita boleh tentukan dia punya rank. Rank bagi matrix T 2. 2 juga. Rank bagi U kita tak boleh tentukan sebab ianya bukan dalam bentuk REF ataupun RREF. Therefore, now we can write down what we mean by rank of a matrix A. What we mean by rank of matrix A is what? Is the number of Row ke doktor? non-zero Row. row when written in REF. Yang pertama perlu kita pastikan bahawa matrix tu dalam bentuk REF dulu. Okay, when it is already in REF, then we can count how many non-zero row that matrix F. 1, 2, 3 or whatever. Okay, that will be the rank of the matrix. So dalam contoh yang ini, kita kira lah berapa non-zero row. Contoh yang ni saya dapat 2 sebab non-zero row-nya ada 2. Satu yang ini, satu lagi yang ni ada 2 non-zero row. Mana yang 3 tadi? Tengok. Mana yang 3? Yang S ni kan? Ada 3. Dia punya rank dia 3. Sebab apa 3? Sebab matrix ni dalam bentuk REF, yes. Dan dia punya bilangan non-zero row-nya ada 3. 1, 2, 3. Okey kelas. Sebagai penutup untuk hari ini, mari kita tengok yang ini. Yang mana? Sekejap ya. Saya nak import sekejap. Ni. Yes. Mari kita gunakan ni sebagai contoh. Baik. What is the rank of matrix A? Matrix A. Maksudnya, what is rank? Cara tulis macam ni dalam bracket. Sama dengan apa? 2. 2. Yang pertama kita kena decide dulu. REF ke tak? Ya. Ya. Kalau ya, kita terus kira. 1, 2. So kita dapat dia punya rank dia sama dengan 2. Kalau belum, apa perlu kita buat? Kita kena buat gunakan elementary row operation sampai dapat REF. Lepas tu baru kita kira dia punya non-zero row. Okey. Baik. Tadi kamu ingat tak bila saya bincang tentang infinitely many solution? Sebab apa? Bila kita ada zero row macam ni, we have zero row macam ni, dalam case ni ada 2 zero row, nampak tu? So dia punya solution ni apa? Infinitely many solution kan? Baik. Ingat tak tadi saya ada bincang tentang independent variable? Ingat. Ada. Independent variable. Yang ada S, yang ada T ke apalah. Independent variable. Okay, huruf-huruf macam tu kita gunakan untuk independent variable. Jangan guna untuk independent variable kamu gunakan simbol X, Y, Z. Jangan gunakan ini. Yang ini untuk kita punya variable yang asal. Ya, selalunya kita guna S, T, R, whatever. S, T, U ke V ke. Okay, selalunya macam tu. Kita gunakan untuk independent variable. Baik, mari kita modify soalan ni.
Dan katakan ini di partition. Partition, katakan ya. Partition. Baik. Kita ada 2 zero row. Aha. So macam mana nak tulis jawapan? Katakan variable yang kita ada X, Y, W lah sebab kita ada 4 variable ni. W, X, Y dan Z. Okay, first equation. Tolak Y. Plus W W Tolak minus Y. Y tolak Y minus Minus Z. Tolak Z. minus Z minus Z Equals to One. 1. okay, equal to 1. Okay, second equation class. Semua orang cepat. X X. X Minus plus Y. Mana pula ada minus ni? Mana Plus minus? Y. X plus Plus 2 two. Y Plus plus Z. Z plus Z Plus Z Equals to equals to 2. Ada lagi? Tiada. Dah habis. Tidak. Habis. Baik. Now, sekarang ni macam mana? Ada berapa independent variable yang perlu kita perkenalkan? Dua. Dua. Okay. Dua. Z, let ya, let. Let Let Z Z. sama dengan T. Cukup tak satu ni je? Tak. Tidak cukup. Kenapa tak cukup? Mari kita try. Kalau kita masukkan Z sama dengan T, apa jadi? Okay, first equation will become W minus Y equal to 1 plus T, right? Yes. Yes. Adakah ini parametric representation? Is it Tak. now parametric? No. Parametric ke tak? Apa syarat bagi parametric? Ada satu Ya, dia punya unknown dia ni mesti satu saja. Okay, dia punya independent variable can be more than one, tetapi dia punya yang asal ni, variable yang asal ni mesti satu saja. Y saja ataupun W saja. Okay, that's maksudnya apa? Kita kena perkenalkan satu lagi. We have to include one more independent variable. Let Z equal to T, one. Satu lagi. Y. Let Y equal to S. whatever, S. Cukup tak agaknya? Cukup setakat. Cukup. Ataupun perlu 3? Cukup. Okay, mari kita masukkan. So, kita masukkan Z dengan Y. Okay, Z dengan Y dah ada dia punya variable. So, W sama equal dengan to 1 plus plus Y. Y is what? Plus S. S. plus Plus T. Z. Z equal to T plus Yes. T. Oh, this one okay. This one is good. Now, untuk yang kedua, X kita tak ada lagi ni. X sama dengan 2 plus 2 Plus tolak 2. 2Y. 2 tolak minus Y 2. sama dengan S. Ya. Minus Z. T. Minus T. Minus T. Minus T. Now, is this parametric? Yes. Yes. Kita dah ada tadi. Yang ni kita ada 4 semua sekali. Ni dia punya parametric representation. This is parametric representation. Okay, untuk jawapan bagi infinitely many solution dalam soalan ini. Baik. Ingat ya, di sini kita perlukan dua independent variable. Now, soalan yang saya nak bagi tahu kamu sekarang ni ialah sebenarnya kita ada satu formula yang kita boleh gunakan untuk mengetahui bila kita ada infinitely many solution, how many independent variable yang perlu kita ada. Macam yang ni tadi 2, kita tahu tu bila kita dah dapat sampai tahap ni kan, baru kita satu tak cukup ni, kita kena tambah lagi satu. Tetapi kita ada formula sebenarnya, okay, untuk dapatkan how many independent variable that we need to provide. Okay, how many independent variable that we need to include in the solution. Menggunakan formula ini. Okay, the number of independent variable is equal to n minus rank
of the matrix. Contohnya matrix A. Itu formula dia. The number of independent variable sama dengan n minus rank A. Baik. Faham ke formula ni? Faham ke? You understand this formula? Apa yang kamu faham? Mari kita brainstorm. Apa yang kamu faham tentang formula? Apa yang kamu faham tentang formula? Mari. Ha? Okay. Saya mulakan, kamu sambung. Yang saya faham tentang formula ini ialah formula ini boleh digunakan untuk menentukan bilangan independent variable yang perlu kita gunakan nanti bila nak tulis jawapan bagi infinite remaining solution. Itu pemahaman kita yang pertama. Okay. The number of independent variable. Perlu S saja ke? Ataupun perlu S dengan T ke? Perlukan 3 ke? S, T. Apa lagi satu? Apa saya tunjuk tadi? S, T lagi satu apa? Selalu S dan T. S, T, U ke whatever. Berapa sebenarnya kita perlukan? Formula ini boleh bagi tahu kita. Awal-awal lagi, tak payah kita dah nak tulis jawapan baru kita tahu, kita perlu 3 lah dia punya independent variable-nya. Tak payah. Kita boleh gunakan awal-awal formula ini untuk menentukan berapa sebenarnya bilangan independent variable yang kita perlu. Faham tak ni? Faham. Faham. Formula yang sebelah kanan tu, n minus rank A, faham? 4 minus 2. Faham. Kalau faham, saya nak tanya, n ni apa? Total row. Unknown? N ini ialah Number. the number of the original variable. Kalau dalam contoh ni tadi, original variable ada W, ada X, Y, ada Z. Y, ada Z. Maka dalam contoh yang ini, N dia berapa? 4. N dia 4. The number of original variable. Faham maksud saya original yang dalam equation tu? W, ada X, ada Y, ada Z, ada 4 semua. So kalau dalam contoh ni, N kita 4 ya. 4. Ni formula, kita nak guna formula dah ni. Ni 4. Baik. Rank A tadi berapa? 2. Okey. Yang pertama, sebelum kita dapat rank, mesti dalam bentuk REF dulu ya. Dah dalam REF baru kita kira the number of non-zero row. 1, 2. Number of non-zero row ni ada 2. Maka 4 tolak 2, 2. Apa 2 ni nanti? Apa 2 ni nanti? Variable. Ya, 2 ni nanti ialah the number of independent variable. Maknanya kita perlukan S dan T. So kita tahu, awal-awal lagi kita dah tahu bahawa kita perlukan 2 independent variable. Okay, faham tu kelas? Faham. Rasanya setakat tu je untuk hari ni. InsyaAllah yang lain-lain tu nanti kita bincang kemudian. Ada 2-3 perkara lagi yang kita nak habiskan tentang chapter number 2 ni. Tapi untuk hari ni cukuplah setakat tu, dah dekat dengan 4.30. Okay, ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada, itu saja. Jangan lupa ulang kaji untuk kita punya Quiz. Okay, yang akan berlangsung pada minggu depan hari Rabu. Okey, maknanya kita akan jumpa sekali lagi sebelum kita punya quiz. Okay. Rasanya tak ada apa dah. Doktor, saya nak tanya boleh? Tanya. Doktor, untuk tanda kita nak buat Gauss Jordan ke ni, dia punya bracket tu bracket yang bulat tu ke ataupun bracket yang kotak sebenarnya? Oh, bracket. Untuk matrix Oh, macam yang ini. Sebab ada doktor buat, kadang-kadang dia bracket bulat, kadang ada bracket yang kotak. So, mana satu bracket yang matrix. Maknanya bracket yang mana Kita sebenarnya dalam matematik ada berapa jenis bracket yang kita selalu guna? Ini.
Lepas tu ini. Petok. Curly Lepas tu bracket. yang curly tu. 3. 3 tu je. Tetapi yang ni lebih kepada set. Yang ni. Okay. Yang ini untuk matris guna ini ataupun yang ini. Mana-mana pun boleh. Ya. You can use either one. In fact campur-campur pun boleh. Kejap ini pun okey. Tak ada masalah. Okay doktor, thank you. Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Baik. Kalau tak ada itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum doktor. Okay, terima kasih kelas. Waalaikumsalam. Thank you, Terima kasih doktor. doktor.